Alright guys, welcome back to Spek Hitam. Nama aku Azri. Kepada korang yang dah subscribe channel aku, thank you so much guys. Kepada korang yang baru singgah channel aku, korang boleh subscribe sekarang, okay? Okay guys, so video kali ni aku akan share dengan korang full review, okay? Full review untuk Realme Book variant i3 ni guys, okay? So kita tengok sama ada dia mampu ke, tak mampu ke, apa dia punya pro and cons ke, apa. So aku akan share dalam video kali ni. Alright, so aku dah pakai dah Realme Book ni. Aku rasa dalam 2-3 hari macam tu kot. Aku ada play around, aku ada install software tu ini lah semua. So aku ada try macam-macam lah aku try dekat laptop ni. Okay, so aku rasa dalam banyak-banyak tu aku ada 7 point yang aku nak highlight dekat korang. Okay, so number 1, keyboard. Okay, sedap, memang smooth gila. Actually dia tak bising mana pun, tapi sebab aku letak aku punya mikrofon, aku letak aku punya Let's Go ni dekat, betul-betul dekat sebelah keyboard tu, that's why korang dengar macam bunyi agak kuat. Tapi actually dia tak kuat pun, dia agak, aku rasa boleh kata standard lah. Dia tak bising sangat, kata-kata tak ada. Dia just nice je, smooth je. And then dia punya surface dekat dia punya every button tu pun, nak compare dengan aku punya HP ProBook 440 G8 ni, aku punya ni a bit how to say that lah, dia macam kasap sikit tau. Dia macam ada texture sikit. Tapi kalau yang ini dia lebih rasa licin sikit dekat keyboard every single button tu. Okay, kat dia punya button tu. But overall dia punya keyboard dia so far okay. Pada aku selesa lah tangan aku untuk menaik. Okay, alright, nombor 2, fingerprint. Dia punya fingerprint, pada aku sebab aku rasa laptop-laptop sekarang kebanyakannya dah ada fingerprint. Okay, tapi cuma je dekat Realme Book ni aku rasa fingerprint dia macam special sikit. Sebab dia punya fingerprint tu dekat, betul-betul dekat button on tu kan, dekat power button tu. And then dia punya response time, dia punya kecepatan dia bila kau touch je jari tu. Sebab aku dah configure aku punya jari telunjuk ni dengan jari ibu jari ni. So bila aku touch dekat situ, dia macam tak ada delay time, dia terus je unlock. So memang sangat cepat lah, memang sangat cepat. So kalau korang boleh tengok dekat screen tadi tu, memang sangat cepat guys. So aku tak sure korang boleh set sampai berapa jari korang boleh set kat situ. Aku tak tahu ada maksimum, ada limit atau tak. Tapi korang boleh set lah. Okay, next, nombor 3. Apa yang aku suka dekat laptop ni, Realme Book ni, dia tak ada stiker yang pelik-pelik macam laptop yang sebelum-sebelum. Kalau model-model lain kan, dia ada dekat sebelah touchpad tu, dekat trackpad tu dia ada stiker info, detail, spek apa semua kan, macam semak kat situ kan. So kenapa kau nak kena tampal besar-besar kat situ? Tak payah kot. So macam Realme Book ni memang minimalist konsep. Memang kemas, memang sangat bukan nak bodek apa pun, tapi memang kemas lah. Memang menepati cita rasa aku. So dia punya stiker-stiker, dia punya yang bukan tak ada. And then yang betul-betul penting je ada dekat bahagian bawah dia, dekat bawah laptop. Okay, which is ada dia punya stiker Intel i3, dia punya processor. Lepas tu ada serial number, all yang betul-betul penting lah ada dekat situ. Tak ada yang merepek. So aku suka dengan dia punya kekemasan. Okay, design yang minimalist macam ni. Yap. Okay, nombor 4, speaker dia guys. Speaker dia guys, dia punya stereo surround dia by DTS tu memang tak boleh buat bincang. Memang sedap gila kot stereo dia punya surround dia tu. Macam mana nak cakap sebab korang dengar sini lah, korang dengar sini. Kan?
Sedap kan? Even aku try record menggunakan aku punya Lensgo ni, aku try record, aku tak sure macam mana dia boleh capture sound tu dalam Lensgo ni. Tapi kalau korang boleh dengar sendiri daripada sini pun korang dah boleh tahu dah kan. Sepatutnya kalau korang depan-depan, korang akan lebih feel dia punya surround dia tu. Dia punya speaker dia, dia punya volume up dia sampai 100%. Agak kuat nak compare dengan aku punya HP 440 G8 ni. Yang aku punya, kalau boleh rate kan, boleh beza kan. Let's say kalau macam aku ni 8/10, dia 10/10, dia lebih 2 tau. Dia punya kekuatan dia tu. Dia punya maksimum kuat tu melebihi daripada laptop aku ni. Ya, betul. Lepas tu dengan dibantu dengan dia punya dual speaker by Harman tu, oi, memang tengok movie memang layan guys. Memang layan, serius aku tak tipu. Ataupun kalau korang yang sejenis main game ke, korang boleh dengar dia punya all the effect tu. Cuba dengar sikit, and be reborn to the hunt. Good job Realme, good job. Okay, nombor 5 bateri dia. Okay, so maksudnya kalau korang nak charge, macam aku baca dekat dia punya spek, dekat dalam dia punya yang printed punya, dia boleh charge 30 minit, dapat 50%. So kalau nak fully charge dalam 1 jam, tapi sebenarnya bukan tak sampai 1 jam, lebih daripada 1 jam. Kalau betul-betul aku punya laptop ni dah 0% memang dah habis, dah flat. So bila aku charge, aku kena charge dalam 1 jam 15 minit macam tu, betul-betul full charge. Okay, betul-betul fully charge. Kalau aku, okay, lepas aku dah fully charge tu, let's say kalau aku tak pakai dalam standby mode, aku biar je, dia boleh tahan sampai 11 jam. Tapi aku tak ada play movie tau. Macam dia claim dekat dalam dia punya, Realme claim dalam dia punya dia punya highlight point dia tu, boleh play local video up to 11 hours. Aku tak cuba yang tu, tapi aku ada buat standby mode. Yes, betul, memang sampai 11 jam. Around that betul. Tapi kalau aku betul-betul pakai, let's say kalau fully charge, lepas tu aku betul-betul pakai, browsing apa semua tu, aku buat ada editing, aku dah buat design sikit, boleh tahan sampai 6 jam macam tu. Yap, sampai 6 jam. Betul? Okey, nombor 6 ni dia lebih teknikal sikit lah. Bagi siapa korang, mungkin contoh kalau korang nak, ataupun laptop korang ada isu Realme Book ni, korang nak format ke, ataupun korang nak try masuk safe mode, ada this and that lah, nak try masuk BIOS apa semua kan. So aku ada try dekat laptop ni sebab aku nak tahu, sebab macam macam HP punya model, kalau Windows 10 ni korang kena tekan button escape. Tekan button escape dan baru korang boleh nampak all the option dekat situ lah. Startup prepare, kalau korang nak masuk safe mode ke apa ke, dekat escape tu. Tapi kalau Realme Book ni, dia macam HP model yang lama dulu. Korang kena tekan F8 untuk masuk dekat safe mode, untuk masuk yang startup repair, all the diagnose punya setting apa semua tu dekat F8. So bila kau tekan F8 baru dia akan load. Okay, dia baru load kat situ. Lepas tu kalau korang nak masuk BIOS, korang kena tekan F2, which is yang macam dulu punya lah, macam Windows 7 punya HP model yang Windows 7 punya version zaman dulu. Korang kena tekan F2. Okay, F2 baru masuk BIOS. So korang boleh nampak all the setting kat sini lah, dekat BIOS lah. Okay, so ini yang lebih kepada teknikal lah kalau korang perlukan benda-benda ni. Alright, so okay, last nombor 7. Point nombor 7 aku nak highlight dekat korang, dia punya performance guys. Dia punya performance ni, okay, aku cerita dulu lah. Yang dia punya, bila aku try buat file transfer daripada aku punya Realme 7 Pro ni, okay. So bila aku shoot video apa semua pasal Realme 7 Pro ni, aku transfer daripada handphone pergi ke laptop Realme Book ni. Aku menggunakan aku punya kabel type C lah, okay. So bila aku transfer, total file aku 4GB, okay. File aku 4GB, aku transfer pergi ke sini dalam masa 4 minit, which is aku rasa untuk i3 laju lah, untuk i3 punya processor kan.
And then aku ada run Illustrator. Okay, aku dah buat design dekat Illustrator. Lepas tu aku ada buat design dekat Photoshop, which is yang banyak efek apa semua lah. Okay, ada banyak efek this and that lah. Okay, so aku gunakan dua-dua tu. At the same time aku buka AI, aku buka Photoshop. Aku punya editing smooth, tak ada masalah. Tak ada yang kalau kata aku nak buat efek ni dia loading ke apa ke, tak ada. So memang masa aku buat design tu, aku rasa macam serius lah, macam tak ada apa-apa yang berbeza tau. Sebab aku punya laptop ni i5, yang ini i3. So macam aku tak dapat nak beza, aku tak dapat perbezaan dekat situ. Okay, aku tak dapat perbezaan dekat situ. So disebabkan tu, aku rasa macam aku eager nak tahu lagi dia punya performance dia boleh pergi macam mana. So aku install Wonderchef Filmora 9 dekat laptop ni. Aku nak edit apa yang aku shoot untuk Realme Book ni, aku nak edit dekat dalam Realme Book ni. So bila aku dah transfer all the files, lepas tu aku dah install Wondershare apa semua, lepas tu aku start edit. Bila aku start edit guys, mind blowing gila. Sebab aku tak tahulah, sebab bila aku add all the media kan, bila aku letak media, lepas tu kan ada banyak timeline apa semua kan. So ada atas bawah ada sound, lepas tu ada effect, lepas tu ada all the picture, icon, text semua. It's a compact lah. Lepas tu aku set dia punya playback quality dia 1/2. Kalau laptop aku ini i3, okay, ini i3. Laptop aku HP 40G8 tu Intel i5 11 generation, 12GB RAM. Yang ini 8GB RAM. Tapi laptop aku, bila aku add all the media semua, okay, tak ada masalah. Tapi once aku letak aku punya, let's say kalau ada effect, untuk efek dekat video tu, let's say kalau aku tak efek ke, lepas tu ada 2-3 layer lah efek, dia akan lag tau. Aku punya preview screen tu, bila aku play, dia akan lag. Memang dia akan lag. Apa aku kena buat, sama ada aku disablekan aku punya, let's say kalau aku dah tengok color effect tu semua macam okay, then aku kena disablekan dia punya effect tu untuk aku play the whole. Sebab aku nak kena edit kan, nak kena cut apa semua kan. So aku kena disablekan dulu untuk smooth. Ataupun nombor 2, aku kena render preview dulu. Okay, aku kena klik render preview dulu untuk smoothkan aku punya playback tu nanti. Sama ada dua tu lah, sama aku disable ataupun render preview dulu. Itu yang aku face dekat aku punya laptop i5 12GB RAM ni. Okay, tapi dekat laptop i3 ni gila, tak ada feel langsung benda tu guys. Memang smooth gila kot. Betul lah, aku tak tipu. Once aku letak efek kat situ, tak ada yang lagging ke apa ke. Aku tak payah nak lowkan playback quality ke apa ke. Memang nice. Aku macam tertanya-tanya, ini i3 tau, laptop aku i5, kenapa macam tu? Kenapa macam ni? Aku masih tak dapat jawapan. Sebab aku expect dia akan lagi, aku akan rasa lagi lag lah. Untuk korang punya info, aku punya video tu resolution 1080p. Okay, 1080p 1080p. Lepas tu file tu yang aku edit tu ada dekat hampir 20 minit. So itu aku nak buat testing je lah kan. So bila aku dah edit apa semua tu, aku try export. So bila aku try export, total video duration video tu 20 minit. So bila aku export, aku set to best quality. Okay, best quality, and then total punya video dalam 2GB lebih saja. Dalam 2GB lebih je macam tu. 2GB lebih tak ingat lah. So bila aku try to export, dia ambil masa dalam setengah jam. Laptop aku i5 ni, kalau duration yang macam tu 20 minit, lepas tu ada all the effects tu, dia akan ambil masa dalam paling busuk pun 1 jam. So apa masalah dia sekarang ni? Yang ini i5 ke yang ini i5? So aku macam betul ke kan? Tapi memang laju lah, korang tak boleh compare yang i3 sekarang ni 11 generation ni compare dengan i3 yang dulu, yang 5 generation, 6 generation.
Itu generation lama, dia punya processor, dia punya teknologi semua outdated yang lama punya. So yang ini 11 generation more powerful lah. Okay, nak compare i3 dengan i3 dulu, i3 sekarang tak boleh macam tu. Dia lain generation. Okay, so yeah guys, aku rasa i3 even sekarang kalau korang beli yang Realme Book yang i3 punya version pun, kalau untuk productivity punya, untuk kegunaan harian punya, lepas tu ada editing sikit, ada korang nak main game sikit. Cuma aku tak dapat nak betul-betul test main game dekat laptop ni sebab aku tak ada installer. Aku tak dapat nak install, nak play sebab aku dah lama gila tak main game. So aku tak ada all installer. So aku tak dapat nak try untuk game punya preview lah. Okay, tapi aku percaya laptop ni mampu. Okay, laptop ni mampu. Let's say kalau korang nak main GTA 4, aku rasa tak ada masalah kot. Sebab aku tengok dia punya requirement dia meet requirement, macam boleh pergi. Boleh pergi, InsyaAllah boleh pergi. Tapi memang overall performance dia memang mind blowing gila guys. Serius aku tak tipu. Betul. Aku tak tahulah orang lain dia orang betul-betul fully try tak, atau fully experience tak untuk few days main apa semua. Tapi aku guna laptop ni untuk few days. Aku try transfer itu ini, install itu ini, aku try edit apa semua. Memang aku rasa sangat berbaloi untuk dapatkan Realme Book. At least i3 ni pun dah power dah. Kalau korang dapat i5 tu lagi, aku rasa lagi shock kot kan. So yeah guys, actually ada satu lagi point, which is dia ada satu PC Connect. Okay, point aku boleh letak extra point lah, point number 8. Okay, dia ada PC Connect dekat laptop, which is korang boleh sync dengan korang punya phone. Kalau korang ada Realme smartphone, tapi dia ada certain model je yang boleh, Realme GT ke something like that lah, ada few model je. Even aku ada Realme 7 Pro yang aku tengah record ni, aku tak boleh nak gunakan apps tu. So dia tak available lagi. Okay, which is kalau korang ada Realme GT ke something like that, korang memang sangat mudah untuk mirrorkan korang punya phone. Jadi kalau korang nak, bila korang snap gambar je, okay, snap gambar dekat handphone, dekat apps tu, korang just drag and drop je untuk copy. Tak payah nak transfer cocok-cocok kabel apa semua, dia macam tu je. Itu bagusnya ada PC Connect tu lah. Dia memang dia built-in sekali, datang sekali dengan Realme punya features. Okay, tadi korang dah dengar kan poin-poin penting, poin-poin yang best ada dekat Realme Book ni kan. So ada tak yang benda yang tak best kan? Ada. Untuk personally, untuk aku punya personal feedback, ada 3 benda yang aku tak berapa happy lah. Aku kurang happy sikit. Ini aku punya personal feedback kalau korang aku tak sure lah. Nombor 1, dia punya port. Okay, dia punya port, dia ada satu je USB Type A port, which is aku rasa sangat sikit lah, satu je. So bila korang dah cucuk wireless mouse kan, korang cucuk wireless mouse, dah tak ada port lain dah untuk korang guna, macam cucuk USB ke apa semua kan. Okay, tapi korang boleh beli USB hub lah, USB hub yang ada Type A, lepas tu ada HDMI port, ada few port lain lah yang dekat hub tu. So senang. So everything kau gunakan satu external tu boleh cocok dekat situ semua. So kalau korang tak sure nak beli model apa untuk USB hub tu, korang boleh refer Amir Farid punya video berkenaan dengan USB hub tu lah. Okay, so korang boleh pilih kat situ ikut korang punya budget lah. Okay, so yang itu sangat berguna untuk korang sebab sekarang ni less port tau. Laptop ni sangat less port. Dia tak ada HDMI port, dia tak ada USB port Type A yang lebih. So korang kena beli, macam mana pun korang kena beli external tu untuk gunakan all the functions lah. Okay, nombor 2, aku tak berapa minat dengan dia punya screen. Walaupun dia pakai Corning Gorilla Glass, which is bagus, kalau dia susah nak calar, tapi sebab aku tak suka glossy tau. Aku tak suka glossy, dia akan memantulkan muka aku bila dalam keadaan yang gelap. Screen gelap, background gelap, dia akan pantulkan korang punya muka kat situ. So aku tak berapa minat. Tapi sebenarnya dia bagus. Dia bagus. Nombor 3 yang aku tak berapa minat, dekat kamera dia tu, dia tak ada slider tau. Dia tak boleh tutup. So macam aku selalu gunakan laptop ni untuk meeting, so aku selalu tutup aku punya kamera tu daripada on. So since dia tak ada slider untuk tutup kamera tu, korang kena manually tampal pakai stiker apa semua. So macam sepatutnya pada aku semua laptop kena ada slider tu, baru dia aku rasa lebih convenient untuk user lah. Aku rasa itu je yang aku tak suka. Yang aku suka mungkin,
tambahan bila bila performance, aku dah cerita dari segi performance lagi, bila korang run banyak-banyak program, dual fan storm cooling system dia tu memang function gila, tak rasa panas guys. Dia ada bunyi macam tapi tak kuat, memang tak kuat, very minimum lah, very less. Tapi nak cerita dia, laptop kau tak heat tau, laptop kau tak panas. Memang benda tu function gila lah. Sebab bawah laptop tu pun dia ada rubber kan, ada getah tu supaya laptop kau tak adalah betul-betul rapat dengan dengan surface, dengan atas meja apa semua tu kan. So dia memang ada space untuk angin keluar masuk. Tapi janganlah korang buat kerja dekat atas sofa ke, buat kerja dekat atas tilam ke, benda tak ada udara keluar masuk, macam mana nak sejuk kan. Laptop tu kena letak atas, betul-betul atas surface yang flat. Okey, yang flat, jangan letak dekat tempat yang boleh menyerap haba. Macam mana nak sistem airflow tu, macam mana nak pergi kan. So itu dia guys, itu semua lebih kepada tips penggunaan lah. Tapi basically dia punya dual fan storm cooling system tu memang function. Alright, so aku rasa more or less itu saja, pretty much itu sahaja yang aku dah cuba dekat Realme Book ni. So aku akan hand over kepada owner dia lah. Okay, so habis dah tamat aku punya trial dekat laptop ni. So itu sahaja guys. Hopefully video aku untuk full review untuk Realme Book ni okay, dapat membantu korang. Mungkin korang tercari, mungkin korang tertanya ada certain things yang tak ada dekat dalam channel-channel lain. Kalau korang nak dapatkan Realme Book ni, korang boleh klik link dekat bawah. Aku sediakan link dekat bawah, korang boleh pergi. Yang itu memang direct Realme punya official shop. Jangan risau, itu bukan shop-shop lain ke apa ke, memang Realme punya shop. So korang boleh klik link kat bawah, korang boleh purchase online. Alright, so yep guys, aku rasa itu sahaja untuk video kali ni. Kalau ada aku terlepas apa-apa info yang penting ke apa ke, korang boleh komen kat bawah, korang boleh remind aku kat bawah. Okay, boleh betulkan aku kat bawah. Itu saja guys. Kalau korang suka video kali ni, korang boleh like, korang boleh komen, korang boleh share. Sampai kita jumpa lagi di next video guys. Assalamualaikum dan bye-bye.